Tuan Yang Bertua, ada peribahasa Melayu yang menyebutkan, sungguh pun batang merdeka, ingat pucuk akan terempas. Apa maksudnya? Maksudnya ialah sesuatu perkara yang kita usahakan itu harus dikaji dengan cermat daripada mula hingga ke akhirnya, supaya selamat dan sempurna. Mengambil iktibar daripada peribahasa ini, saya terpanggil untuk membangkitkan beberapa perkara penting dalam perbahasan pada hari ini. Sehingga Jun 2021, hutang merangkumi badan berkanun, perbadanan dan syarikat awam mencatatkan hampir 400 bilion ringgit. Hutang ini dilabel sebagai off budget ataupun luar belanjawan kerana kebanyakan projek infrastruktur tidak disebut jelas dalam belanjawan. Ia kononnya supaya projek atau infrastruktur tersebut bebas untuk melaksanakan amalan lebih cekap daripada yang dibenarkan melalui belanjawan konvensional. Masalahnya, ia tidak telus dan tidak terkecuali daripada masalah kesulitan keuangan. Bebannya boleh jatuh kepada siapa? Kepada kerajaan dan kepada rakyat. Jelas penelitian, pemantauan dan laporan harus dilaksanakan. Justru dalam perbahasan peringkat dasar ini, saya terpanggil untuk membawa beberapa perkara yang sangat terkait dengan aliran keuangan negara yang memberi impak juga kepada belanjawan ini. Tuan Yang Bertua, pertama, berkenaan inisiatif 5G yang dipandu oleh Digital Nasional Berhad yang ramai rakan-rakan juga telah sebutkan. Syarikat bertujuan khas di bawah Kementerian Keuangan Malaysia. Kita meraihkan sebarang usaha untuk memperkasa infrastruktur telekomunikasi di Malaysia seperti inisiatif 5G. Namun seperti mana rakan saya Lembah Pantai, rakan saya tadi Kubang Pasu juga, kami berasa bertanggungjawab untuk memastikan usaha-usaha ini dilaksana dengan telus, tepat dan sempurna. Apatah lagi apabila perancangan, proses pemberian tender, pemilihan pengendali, penetapan mekanisme keuangan dan lain-lain yang berkaitan dengan inisiatif 5G ini dibuat dalam tempoh negara dalam darurat. Dalam masa yang sama, Parlimen tidak dibenarkan bersidang dan tidak membahaskan berkenaan dengan perkara ini. Ini penting. Inisiatif melibatkan jutaan bahkan bilion ringgit duit negara. Duit negara dan duit rakyat. Seperti yang Ketua Pembangkang juga sebutkan dalam perbahasan beliau, kita tidak mahu akhirnya inisiatif ini menjadi beban yang mencengkam rakyat di masa hadapan seperti 1MDB. Kita tidak mahu akhirnya ia menjadi satu tanggungan luar jangka atau dengan izin contingent liability. Daripada aspek tata kelola, saya menggesa kerajaan dan pihak terlibat meneliti semula peranan dan tanggungjawab setiap entiti. Saya maklum, dalam inisiatif 5G ini ada beberapa pemain utama yang terlibat. Kerajaan melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, DNB, syarikat Ericsson dan syarikat-syarikat telekomunikasi. Apa yang saya lihat berlaku pada hari ini, Tuan Yang Bertua, struktur mengendalikan projek 5G ini tidak jelas. Ada kekeliruan, ada kecelaruan. Lebih malang, kecelaruan ini bukan hanya dalam kalangan rakyat, malah pihak yang terlibat sendiri juga dilihat celaru. Jawapan-jawapan KKMM dalam sesi pertanyaan Dewan berkenaan dengan isu 5G mengesahkan perkara ini. Tanya KKM pasal satu perkara, KKM akan tai chi kepada MOF. Tanya kepada SKMM atas satu perkara, SKMM akan tai chi kepada DNB. Kita nak tanya siapa lagi? DNB tak boleh datang Parlimen untuk jawab. Ini tidak boleh. Jadi saya menggesa kerajaan agar ambil satu tindakan yang tuntas dan cermat untuk memperhalusi beberapa aspek. Peranan pemain-pemain utama, pemantauan terperinci, mekanisme pengawalan, perkembangan tahap projek serta aliran keuangan projek 5G ini harus diteliti dan dimaklumkan. Berkenaan struktur keuangan, saya minta kerajaan memperincikan perancangan keuangan meliputi anggaran perbelanjaan, mekanisme pendanaan dan perancangan kritikal sekiranya berlaku sebarang kesulitan terkait kos projek ini. Saya minta kerajaan perincikan unjuran sebenar perbelanjaan yang telah digunakan bagi inisiatif ini.
DNB dijangka membuat siri pinjaman bank serta menerbitkan sukuk menjelang tahun hadapan yang keseluruhannya berjumlah 8 bilion ringgit. DNB dijangka membelanjakan di antara 16.5 bilion hingga 20 bilion ringgit selama 10 tahun untuk membina jaringan 5G. Perbelanjaan untuk 600 staf DNB sahaja dijangka berjumlah 2.5 bilion ringgit atau purata RM34,722 seorang sebulan untuk tempoh sedekat itu. Ini tidak ada dalam mana-mana butiran belanjawan. Penelitian ini sangat penting. Silakan, Lembah Pantai. Boleh? Ya, terima kasih sahabat saya Ledang. Terima kasih Datuk Ketua. Adakah Yang Berhormat Ledang bersetuju sekiranya kita minta Menteri Keuangan jelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini angka-angka yang disebut oleh DNB memandangkan Kementerian Keuangan lah pemilik besar utama DNB ini, dan berapakah yang akan dibayar kepada CEO DNB sekiranya daripada 600 orang tu purata sebulan untuk sedekat itu ialah RM34,722. Berapakah gaji CEO DNB? Apa pandangan Yang Berhormat? Setuju Lembah Pantai. Itu yang saya maksudkan. Kita mesti ada penjelasan dan perincian yang diberikan. Kita tidak mahu di penghujung hari inisiatif yang memakan belanja maha besar ini menjadi satu beban seperti yang berlaku dalam kes onebistari.net sebelum ini dan tak lupa dalam kes 1MDB. Ledang mengesyorkan supaya perkara ini diteliti oleh PAC atau Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen dari sekarang. Bagi aspek teknikal, saya menggesa kerajaan melalui DNB maupun SKMM dapat memberi penjelasan berkenaan dengan impak dan kemampuan inisiatif 5G ini di masa hadapan. Apakah Single Wholesale Network merupakan model yang terbaik sedangkan beberapa negara gagal atau mengalami masalah menggunakan model serupa? Apakah kita sudah tahu punca kegagalan mereka? Apakah kita bersedia atasi masalah serupa? Peribahasa Melayu menyebut yang dikejar tak dapat, yang dikendong berceceran. Kemampuan dan pembangunan capaian internet 4G pun belum sempurna. Apakah jaminan kerajaan terkait permasalahan seperti kelemahan blind spot, sambungan rangkaian ataupun dengan izin network connectivity, isyarat dan liputan lemah seperti yang berlaku dalam 4G? Apa perancangan kerajaan dalam memastikan inisiatif ini tidak hanya menguntungkan setengah pihak dan kawasan sahaja? Saya ingin ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada SKMM Johor yang bekerjasama meneliti aduan di Ledang. Tetapi saya masih bimbang dengan tahap komitmen syarikat telekomunikasi untuk bertindak. Syarikat telekomunikasi pada umumnya menawarkan kelajuan yang rendah untuk muat turun dan muat naik, di samping isu liputan dan keberadaan 4G berbanding kadar global. Justru apa jaminan kerajaan supaya syarikat telekomunikasi sedia untuk menyambut pelaksanaan peralihan teknologi 5G? Cuba, Datuk Yang Di-Pertua, kita cabut topi ahli parlimen, kita cabut topi ahli kerajaan, ahli politik, topi-topi yang lain semua kita cabutkan, dan kita melihat betul-betul inisiatif 5G ini daripada kacamata rakyat. Apa yang rakyat perlu dan apa yang rakyat faham. Datuk Tuan Di-Pertua, seterusnya saya bergerak kepada isu kedua, iaitu terkait permasalahan dengan Air Asia. Syarikat Air Asia terkenal dengan masalah pembayaran semula hutang syarikat. Terkini dah mencecah hampir 35 bilion ringgit. Keterangan terkini menunjukkan Air Asia dalam kemelut penstrukturan semula hutang mega ini. Meskipun Air Asia dianggap antara syarikat penerbangan tambang rendah terbaik dunia, namun terdapat aduan-aduan pengguna seperti aduan berkenaan sistem penukaran jadual penerbangan yang teruk, sistem teknikal yang lemah dan tidak mesra pengguna. Yang menjadi tanda tanya saya ialah berkenaan perolehan dana pinjaman kepada Air Asia sehingga separuh bilion ringgit yang dijamin oleh Dana Jamin Nasional Berhad. Seperti yang dilaporkan, pinjaman ini dijamin sehingga 80% oleh kerajaan. Di sini wujudnya kemungkinan pendanaan tambahan kepada kerajaan kelak. Justru saya ingin minta penjelasan terperinci apakah timbal balik jaminan yang diberikan kerajaan kepada pinjaman untuk Air Asia ini dalam keadaan Air Asia bergelut dengan hutang serta masa depan sektor penerbangan yang masih belum kukuh.
Persoalannya, apakah wujud sebarang usaha backdoor deal melibatkan unsur politik bagi memberi keuntungan kepada sesetengah pihak? Adakah kerajaan ingin mengambil risiko berbahaya demi menyelamatkan pengaruh taikun besar? Apakah ada pihak yang tidak sepatutnya mengaut keuntungan atas angin daripada urus niaga berisiko besar ini? Seperti yang dibangkitkan oleh Ketua Pembangkang, apakah ini sebuah special treatment kepada AirAsia? Tuan-tuan dan Pertua, seterusnya saya nak bangkitkan berkenaan isu lapangan terbang Subang. Saya maklum kerajaan telah menafikan berkenaan soal pengambil alihan lapangan terbang ini. Namun peletakan jawatan CEO Malaysia Airports Holding Berhad, MEHB, baru-baru ini menimbulkan persoalan. Pihak Kesatuan Pekerja-Pekerja MEHB juga terkejut dengan perkembangan itu. Apakah masih ada tekanan daripada tangan-tangan gaib supaya pengambil alihan ini tetap berlaku? Saya dengar juga ura-ura bahawa ada lagi kaki tangan yang mungkin akan diberhentikan kerana tidak bersetuju dengan kerakusan merompak aset rakyat ini. Menteri wajib menjawab apa rancangan untuk lapangan terbang Subang dengan telus, di mana kedudukannya dalam Pelan Strategik Lapangan Terbang Kebangsaan dan Pelan Industri Aero Angkasa Malaysia 2030, di mana kedudukan cadangan Subang Airport Regeneration Plan sebagai agenda nasional. Saya minta kerajaan jelaskan, jangan diam, mentang-mentang beberapa perkara besar yang saya sebut ini diangkat sewaktu negara dalam darurat. Jadi kerajaan buat-buat tutup mata. Jika tiba-tiba angin berubah, tiba-tiba aral melintang, yang terus menderita ialah rakyat dan negara, yang gemuk dibiarkan gemuk, yang kurus dipijak-pijak. Tuan Yang Dipertua, kunci kepada aliran keuangan yang baik semestinya pada mekanisme semak dan imbang yang wujud. Anak-anak sedari kecil pun kita ajar agar meneliti duit poket keluar masuk, agar tiada duit yang hilang. Ini kan pula aliran keluar masuk duit negara. Dalam keadaan belanjawan 2022 yang terbesar, 322 bilion ringgit, dan negara terpaksa berhutang untuk berbelanja kerana pandemik COVID-19, kita tidak mahu projek off budget yang tidak terkawal dan besar jumlahnya akhirnya menjadi contingent liability yang menghantui negara dan rakyat pada masa depan. Dalam sedikit masa yang berbaki, saya ingin memohon penjelasan mengenai perkara berikut. Tok Yang Pertua, pertama, minta Menteri Kesihatan menjelaskan status penaiktarafan Hospital Tangkak sebagai hospital kluster pakar. Setahu saya tak nampak ia berlaku, malah hospital tu dah berusia 100 tahun dan sangat daif dengan pelbagai masalah-masalah keselamatan, sistem kumbahan, fasiliti wad dan lain-lain lagi. Bantulah demi rakyat di Ledang. Yang kedua, saya minta Menteri Dalam Negeri untuk memastikan peruntukan untuk membaik pulih dan menaik taraf balai dan pondok polis, terutamanya di daerah Tangkak yang juga sangat daif. Saya faham belanjawan KDN 17 bilion ringgit, PDRM ada 8.5 bilion ringgit. Jadi pastikanlah supaya infrastruktur pondok, balai polis, kuartus-kuartus ini juga terjaga. Dan yang ketiga terakhir, saya minta Menteri Pertanian dan Industri Makanan menjelaskan apa nasib pesawah-pesawah kita. Saya dimaklumkan baru-baru ini oleh pesawah di Kesang Gate, Ledang, bahawa nelayan diberikan insentif dan bantuan, tetapi pesawah terus dibebani dengan harga kos yang meningkat, walaupun harga keuntungan sawah sangat rendah dan tidak dinaikkan. Apakah pembelaan kerajaan terhadap pesawah? Apakah saraan bulanan boleh dipertimbangkan juga untuk pesawah? Dan akhirnya, Datuk Tuan Yang Dipertua, marilah kita amalkan politik yang bersih, politik matang di Piaran Melaka. Kita tolak amalan rasuah, kita tolak pembelian undi, kita pilih calon Pakatan Harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.